Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni kita akan masuk topik bulatan. Okay, so kita akan tengok sifat bulatan dan juga beberapa lagi lah berkenaan dengan bab bulatan. Okay, so kita pergi pada slide. Matematik tingkatan 2, bab 5 bulatan part 1. Next. Okey, sifat bulatan. Okey, kelas, awak kena tahu bulatan terdiri daripada beberapa sifat. Okey, ada beberapa sifat. Okey, yang mana perlu kita kenal pasti. Okey, so kalau kita tengok pada kat sini, actually sebenarnya sifat dia ni adalah bahagian pada bulatan. Okey, bulatan yang paling penting, okey, paling penting perlulah ada pusat bulatan. Kenapa? Sebab tanpa pusat bulatan tidak akan terbentuklah bulatan. Okey, so seterusnya dalam pada bulatan juga kita boleh nampak ada ukur keliling tu kan. Yang ukur keliling itu kita panggil sebagai lilitan. Nah, okey. So yang kat luar ni lilitan. Okey, seterusnya kelas. Kita ada perkataan jejari. Okey, saya rasa ini adalah benda baru yang awak belajar. Jejari. Jejari ialah nilai daripada pusat bulatan ke lilitan. Nah, okey. Mana-mana ukuran jejari adalah sama. So, daripada pusat hingga ke lilitan, dia dipanggil sebagai jejari. Okey. Seterusnya, kita ada diameter. Okey, diameter pula adalah garis lurus dalam bulatan yang mesti melintasi jejari. Yang mesti melintasi pusat bulatan. Nah, okey. So, dia mesti satu garis lurus dan dia melintasi pusat bulatan kena kepada dua bahagian lilitan. Okey, tengok ni ini hujung dia dua ni. A dan B lah saya labelkan. Okey, seterusnya. Ada satu bahagian dalam bulatan dinamakan sebagai perentas. Okey, ini lebih kurang sama dengan diameter. Perbezaannya adalah perentas adalah satu garisan, okey, yang kena pada lilitan tetapi tidak melalui pusat bulatan. Okey, dia akan kena kat tepi ni je, sikit je kan. Okey, itu dinamakan sebagai perentas. Bila awak tengok bulatan ini terbahagi kepada dua bahagian pada perentas, betul? Okey, so bila dia membahagi dua bahagian, dia dinamakan sebagai, okey, kawasan yang kecil ni dipanggil sebagai tembereng minor. Okey, so kawasan yang besar dinamakan sebagai tembereng major. Okey, kecil minor, besar major. Okey, so seterusnya. Okey, kita ada satu kawasan yang kita namakan sebagai lengkok. Okey, so sebelum lengkok kita sektor dulu lah. Kita ada satu bahagian dinamakan sebagai sektor. Okey, sektor ini adalah kelas. Okey, bila awak tengok kedudukan bulatan awak ni macam pizza. Betul? So dia ada satu slice pizza yang kecil dan slice pizza yang besar kat luar ni kan. So ini dinamakan sebagai sektor. Yang kecil sektor minor. Yang besar adalah sektor major. Okey, pembahagian kepada dua sektor ini membentuk lengkok yang besar, lengkok major. Yang kecil, lengkok minor. Ni gambar rajah warna biru ni. Okey, so lengkok major dan lengkok minor. Okey, so seterusnya. Okey, sebelum kita pergi situ, kita imbas balik. Okey, so kita pergi tengok pada whiteboard. Saya nak imbas balik daripada bulatan. Sebenarnya tak susah. Okay, so bila awak ada bulatan. Okay, so kita buat satu bulatan. Okay, bulatan mesti ada titik tengah yang dinamakan sebagai pusat bulatan. Okay, seterusnya daripada pusat kena ke lilitan dinamakan sebagai jejari. Okay. Okay. So daripada pusat, okay, kalau dia melintasi, okay, ni saya sambunglah macam ni. Okay, satu garisan melintasi pusat bulatan sepanjang-panjang ini dinamakan sebagai diameter. Okay, nampak? Okay, ini, okay, yang kat luar ni semua kita namakan sebagai lilitan lah. Okay, seterusnya, okay, saya buat gambar rajah baru. Sebab nak bagi kita nampak perentas. Ada pusat bulatan. Okay. So, ada satu garisan melintasi
bulatan, okey, melintasi pula di tengah-tengah bulatan tetapi tidak melintasi pusat dinamakan sebagai perentas. Yang mana bahagian kecil dinamakan sebagai tembereng, okey, tembereng minor. Okey, so bahagian besar dinamakan sebagai tembereng major. Okey. So ini bila perentas dia akan membahagi dua bulatan, yang mana yang kecil dipanggil sebagai tembereng minor, yang besar dipanggil sebagai tembereng major. Okey, seterusnya ada satu lagi bulatan. Okey, ini untuk kita ulang kaji baliklah pada sifat bulatan. Okey, kita ada pusat, okey, pusat bulatan. Lepas tu dia ada macam macam ni, macam pi ni kan. Kita namakan kawasan kecil sebagai sektor kecil minor lah, sektor minor. Okey, yang besar dinamakan sebagai sektor major. Okey, so ingat bila kita ada dua bahagian sektor, dia juga memberi dua lengkuk. Yang kat luar ni kan. Kalau kecil, lengkuk minor. Okey, so kalau yang besar daripada hujung sampai keliling ni, okey, dinamakan sebagai lengkuk major. Okey. So ini daripada apa yang kita belajar semula, yang kita imbas kembalilah apa yang kita belajar pasal sifat bulatan tadi. Okey. So kita kembali kepada kita punya slide. Seterusnya, okey, kalau macam saya cakap, okey, bila kita nak ada bulatan, kita kena ada pusat. Kalau tak ada pusat bulatan, maka bulatan tak boleh kita bentuk. Okey, ini adalah cara-cara sebenar untuk kita buat bulatan. Okey kelas, so daripada topik ini sebenarnya ada beberapa peralatan yang kita perlukan. Okey, yang pertama, untuk membina bulatan, awak perlu ada pensel. Okey, so should be dia pensel kayu lah. Okey, jangka lukis. Okey, jangka lukis ni yang boleh masuk pensel tu. Tapi sekarang jangka lukis dah moden. Ada yang dah pakai pensel picit. So itu kalau awak dah ada yang tu, awak tak perlu lagi lah pensel. Okey. Dan seterusnya yang paling penting adalah pembaris. Okey, ini untuk ukuran. Okey, yang pertama, syarat yang dia bagi dekat sini. Bina bulatan apabila diberi jejari 3 cm dan berpusat pada O. Okey, O ini dilabelkan sebagai pusat lah. Okey, apa yang awak perlu buat adalah, okey, awak ambil awak punya jangka lukis yang dah siap-siap masuk pembaris tadi Okey, awak ukur dengan jarak 3 cm pada pembaris. Okey, lepas tu awak kalau dekat kaedah ni disuruh tanda titik tengah dulu. Titik tengah ni awak boleh buat mana-mana je. Tapi better jangan buat dekat hujung sangat daripada buku tulis awak sebab takut tak muat. Okey, so lepas awak dah ukur awak punya ukuran tu daripada jarak jangka lukis ada yang tajam kan? Dari yang tajam kepada yang pensel tu, okey. So dah ukur 3 cm, awak letak yang tajam pada pusat bulatan. Okey, lepas tu awak pusingkan jangka lukis awak sampai dia bertemu semula lengkap satu bulatan. Okey, so maka awak akan dapat jejarinya 3 cm. Kenapa saya kata jejari? Sebab jejari adalah nilai daripada pusat kepada lilitan. Okey. So kita tengok kat sini. Dalam membina bulatan, sila pastikan nilai jejari. Okey, so penting nilai jejari untuk kita bina bulatan kita yang tepat. Okey, kerana jejari itu yang akan menentukan saiz bagi suatu bulatan. Okey, so next. Okey, so kita tengok pada yang kedua iaitu sifat simetri perentas. Apa yang dimaksudkan dengan simetri? Okey, simetri kalau kita nak senang cerita, kalau kita bahagikan satu bahagian, kita akan dapat saiz yang sama. Okey, so dalam sebuah bulatan, kita tengok pada yang pertama ni diameter pada sebuah bulatan ialah paksi simetri bulatan tersebut. Okey, kenapa kita namakan diameter? Sebab bila kita nak membahagi bulatan itu, kita akan dapat satu garis lurus. Dan dia mesti melintasi pusat. Ingat diameter adalah satu garisan yang melintasi pusat
bulatan. Okay. So, dia sampai ke hujung lilitan. Maka dinamakan sebagai diameter. Diameter ini adalah paksi simetri bagi suatu bulatan. Okay, seterusnya. Jejari yang berserenjang dengan perentas akan membahagi dua sama perentas itu. Okey, apa yang dimaksudkan adalah, okey kelas, tengok pada gambar rajah. Okey, bila kata gambar rajah ini, okey pada bulatan ni, okey, so kita ada pusat. Okey, pusat kepada lilitan dinamakan sebagai jejari. Yang mana ada perentas membahagi, okey, ada perentas di tengah-tengahnya. Dia cross lah macamnya dijadikan jejari ni lah sebenarnya yang membahagi yang membahagi perentas ini. Di mana dia akan membentuk jejari yang berserenjang. Dia bentuk 90 darjah kan dekat situ? Okay. So bila dia membentuk 90 darjah, maka dia akan jadi garis serenjang lah. Which is dia adalah sama panjang kiri dan kanan. Okey, itu syarat yang kedua. Okey. Pembahagi dua sama serenjang, dua perentas bertemu di pusat bulatan. Okey kelas, bila awak tengok dia kata pembahagi dua sama serenjang, okey, dua perentas bertemu di pusat bulatan. Kita tengok pada gambar rajah. Okey, dia bagi kita pusat. Okey, lepas tu dia kata dua sama serenjang. Okey, kat sini kita ada dua perentas. Perentas 1, perentas 2. Yang mana kita ada dua jejari. Okey, tengah-tengah ni 1, yang kat sini 2. Okey, yang mana dia menghasilkan dua serenjang, betul? So jejari ending dia mesti juga akan berjumpa dekat pusat bulatan. Okey. So seterusnya perentas yang sama panjang menghasilkan lengkuk yang sama panjang. Okey. So kalau dia kata kat sini perentas ini 5 cm, okey, yang bawah pun 5 cm, maka ukuran lengkuknya juga adalah sama. Itu nak bagi tahu dia punya sifat lah. Okey, seterusnya. Dua perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan sebaliknya. Okey, dua perentas yang sama panjang, ni sama panjang, okey, yang ni okey, adalah sama jarak dari pusat. So dia jarak dia sama. Kalau dari pusat ini ke sini 2 cm, maka dari pusat ke terkena pada perentas yang kedua juga turut 2 cm. Okey, dan sebaliknya lah cakap. Okey. So itu yang dimaksudkan, itulah sifat simetri perentas. Seterusnya kita pergi pada contoh. Okey, contoh 2 mengatakan ada satu bulatan okey, rajah di atas menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O. Okey, O sebagai pusat dan MN adalah perentas. MN perentas. Namakan paksi simetri bagi rajah ini. Okey, ingat paksi simetri bagi bulatan adalah diameter. So kita tengok pada gambar rajah. Ayatnya adalah namakan. So gambar rajah yang mana diameter? Okey, diameter pada gambar rajah adalah P, okey, P, O dan Q. So kita punya diameter pertama POQ adalah kita punya paksi simetri. Okey. So adakah itu sahaja diameter yang dia tunjuk? Tak, ada lagi. Which is AOB. Okay, so AOB adalah paksi simetri. So jawapan dia AOB dan POQ. Okay, so itu yang pertama. Okay, yang kedua. Okay, diberi O kepada K sama dengan 3 cm. Okay, O kepada K. Yang tengah ni, O kepada K. Okay, 3 cm. Okay, lepas tu dia kata N kepada K 4 cm. Okay, mana N? N kepada K 4 cm. Okay, so seterusnya hitung panjang ON. Okay, kelas. Okay, kalau awak tengok, okay, kita keluarkan sikit gambar rajah kita ni macam ni. Okay, ni terang-terang serenjang, maka dia membentuk sudut 90 darjah. So bila ini 3 cm, yang ni 4 cm. Okay, kita dah dapatkan panjang daripada N kepada O atau O kepada N. Okay, ingat cara nak mencari panjang bagi satu segitiga bersudut tegak menggunakan teorem Pythagoras. Okay, so ini adalah A
B yang paling panjang adalah nilai C. So, rumusnya kata C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Nah, ini lesson tahun lepas. Okay. So, A kuasa 2, A kita 3. So, 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okay, so bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat 25. Tapi itu adalah nilai C kuasa 2. Soalan nak C sahaja, bukan C kuasa 2. So, kita pun punca kuasa. So, bila kiri punca kuasa, kanan pun punca kuasa, maka panjang O kepada N adalah 5 cm. Nah, okay, ini kaedah yang ditunjukkan daripada buku teks lah. Okey, seterusnya. Namakan sudut yang sama saiz dengan O, N dan K. O, N, K. Okey. Kan kita tengok tadi. Okey, sifat simetri yang kita belajar tadi kan. Perentas itu sama panjang kan. Maka O, N, K mestilah terpantul juga ke atas. Sudut yang samanya adalah O, M dan K. Which is sudut pada M. Sebab sekarang ni dia bagi tanya tadi sudut pada N. Okey, lawannya adalah sudut pada M, itu kita tulis penulisan sudut OMK. Okay, so next. Rajah 3. Okay, contoh 3. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah bulatan dengan perentas MN. Okay, sebuah bulatan dengan perentas MN. Okay, yang berserenjang dengan jejari OP. Okay, berserenjang dengan jejari OP. Okay, adakah MS sama panjang dengan SN? Okay, MS sama panjang tak dengan SN? Ya, sebab ini adalah konsep sifat paksi simetri tadi. Okay, sebabnya, okay, tengok sini. Jejari OP yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas. Okay, ikutnya kelas, ini adalah konsep yang kedua. Jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas. Okay, so yang kedua. Adakah salah. Mana tadi? Okey ni. Okey, jika jejari bulatan ialah 10 cm dan OS adalah 8 cm, hitung panjang perentas. Okey, so samalah. Dia dah bagi dah. Okey, ini lagi direct. Kalau kita keluarkan gambar rajah. Okey. Okey, kita nampak kat sini kan? So, kita akan dapat segitiga. Hilang pula. Okey. Segitiga yang ni 10, yang inilah 8. So, ini adalah nilai B, ini A dan ini nilai C. Okey, sekarang kita nakkan A. Maka kita terbalikkanlah. Okey. So, A kuasa 2 sama dengan, kalau nak 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Okey. So, dia akan dapat 36. So, ini A kuasa 2. Nak matikan kena punca kuasa. Maka A sama dengan 6. Okay. So, bila kita dah tahu S kepada N ni, okay, atau S kepada M ni 6 cm. Okay, soalan suruh cari panjang M, N. Dia adalah sama panjang. So, kiri kanan 6 cm. Bila tambah, dapatlah 12 cm. Okay. So, kita tengok contoh kita yang seterusnya. Rajah di sebelah menunjukkan dua perentas yang sama panjang RS, okay, dan TU. So, RS, TU. Okay. Okay, dua sama lah. Maksudnya dia cakap tadi sama panjang. Okay. POQ ialah garis lurus. POQ adalah garis lurus yang melalui pusat bulatan. Diberi OP. O kepada P adalah 5 cm. Okay. Dan R kepada S. Okay. R kepada S sepanjang-panjang ni adalah 24 cm. Okay. Hitung panjang PR. Mana P, mana R. So, PR adalah di sini. Okay. Ingat kelas? Dia sebenarnya sama panjang. Bila dia melintasi tengah-tengah, kiri kanan sama panjang. So, 24 kita bahagikan dengan 24 bahagi 2. Maka kita dapatlah panjang PR adalah 12 cm. Okay. So, seterusnya. Adakah lengkuk minor RMS, lengkuk minor dan TNU sama panjang? Ya. Okay. Satu perentas satu lengkuk dan satu lagi lengkuk ini sama panjang. Sebabnya dia mempunyai perentas yang sama panjang. Okey, sifat mengatakan perentas yang sama panjang akan menghasilkan lengkuk yang sama panjang.
Itu balik-balik pada konsep dia. Okey, seterusnya hitung jejari bulatan itu. Okey, jejari pada bulatan. Okey, so sekarang kita tengok maklumat apa yang dia dah bagi. Okey, dekat sini, okey, kalau awak nampak, kita keluarkan Okey, ini RS. Kita dah tahu, sampai P tadi ini adalah 12 cm. Okey, P kepada O adalah 5 cm. So, kita bentukkan segitiga. Sama juga, kita boleh guna konsep teorem Pythagoras untuk mendapatkan nilai C. So, nak dapat nilai C, 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. So, bila kita selesaikan, dapatlah C kita bersamaan dengan 13 cm. Okey, awak kena pandailah bila awak tengok pada gambar rajah. Okey, biasanya soalan A, B, C tu dia ada kaitan. Kaitan tu dari segi nilai lah biasanya. Okey, so kalau awak dapat soalan macam ni, awak kena balik-balik pada sifat pada bulatan yang pertama. Okey, yang kedua, awak kena faham betul-betul maksud pada sifat bulatan. Which is kalau awak tak tahu apa itu jejari, awak tak tahu apa itu diameter, awak tak tahu apa itu perentas, dia akan menjadi sangat masalah bila nak menjawab soalan. Okey, so first of all, mesti kita balik-balik. Okey, kita kena faham itu apa itu sifat bulatan. Okey, lepas kita dah faham macam mana nak dapat jejari, macam mana nak dapat tembiring dan lain-lain, baru kita boleh pergi kepada konsep nak memahami sifat simetri perentas. Okey, kita baru masuk perentas je dulu. Okey, bila kita dah faham konsep ini, at least soalan basic macam ni kita boleh jawab dengan menggunakan pemahaman kita yang dahulu, iaitu teorem Pythagoras. That's why dia sangat penting. Okay, kelas? So, saya rasa untuk hari ni cukup sampai sini dahulu. Okay. So, kita tengok awak ada sedikit latihan. 22 Mac untuk hari ni punya latihan. Okay, sikit je. Okay, menamakan bina bulatan dengan berjejari ni, of course awak kena pakai jangka lukis. Okay, dan sedikit soalan melibatkan penyelesaian masalah. Okay, so saya rasa tak ada masalah, insyaAllah boleh buat. Okay, itu saja daripada saya. Sekiranya ada apa-apa masalah, awak boleh PM saya. Okay, sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.